திருடன் நகையும் பணம் எங்கடா வச்சிருக்கேன்? அப்ஜெக்ட் கோர்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் சொன்னா போதும். பிளஸ் 2 பேர் தொடர்ந்து. ஐ அம் ashamed to say இன்னொன்று உண்மையா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மிஸ்டர் சந்திரு. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini saya akan menceritakan film spesial kisah nyata berjudul Jaibim dengan nilai rating hampir sempurna, yakni 9,6/10 bintang. Dan sejauh pengalaman saya dalam membuat alur cerita film, inilah kali pertama bagi saya merangkum cerita dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan menghabiskan skrip yang begitu banyak. Film ini berdurasi 3 jam dan butuh 5 kali pengulangan bagi saya untuk menontonnya agar dapat menyampaikan isi cerita dengan detail. Serta di dalam mengedit film ini hati saya tersentuh dan beberapa kali meneteskan air mata. Film ini menceritakan tentang masyarakat tak berilmu, tak berharta, miskin, dijadikan korban penangkapan palsu dan banyak terdapat kepedihan di dalamnya. Tanpa menjelaskan spoiler yang banyak di awal, saya harap dan mohon agar kalian dapat mendengarkannya sampai selesai. Dan ingat, selalu tahan jari jemari Anda berkomentar yang pedas setelah mendengarkan alur cerita film ini, karena pada cerita kisah nyata ini persis, bahkan lebih parah daripada kasus yang viral di negara kita saat ini. Berlatar pada tahun 1995, kisah nyata tentang penindasan pihak kepolisian ini dibuka dengan memperlihatkan pihak kepolisian membebaskan para tahanan yang telah selesai menjalani hukuman, tapi hal itu hanya berlaku untuk tahanan yang berkasta tinggi. Sedangkan untuk tahanan yang berkasta rendah, mereka akan ditangkap serta dituntut kembali dengan kasus kejahatan yang baru yang tak pernah mereka lakukan. Bahkan karena ke-12 orang tahanan berkasta rendah ini masih dianggap kurang dalam menutupi kasus yang baru, pihak kepolisian tanpa hati nurani membebankan mereka dengan 2 kasus sekaligus, tanpa memikirkan perasaan keluarga para tahanan yang berada di sana untuk menjemput kepulangan mereka. அங்க போய் நில்லு, போட்டு விடுங்க. எவன் வந்து கேட்க போறான்? Kabar tentang penindasan orang miskin itu pun sampai ke telinga seorang pengacara yang adil, jujur, tegas, serta tak pernah meminta bayaran dari setiap kasus yang ia selesaikan. Beliau bernama Hotman. Di pengadilan inilah dengan semangat yang berfire-fire Hotman menantang keputusan kepala polisi yang membuat undang-undang baru yang menyatakan bahwa setiap anggota polisi hanya akan naik pangkat jika menyelesaikan sebuah kasus. Dan akan pengesahan undang-undang tersebut banyak anggota polisi yang melakukan penangkapan palsu demi kenaikan jabatan. போலீஸ்க்கு தான் ப்ரமோஷன் டிஜிபி போட்ட அவசரமா சார்ஜ் ஷீட் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்குது போலீஸ். ஒரு இன்னசென்ட் ட்ரைப். Meskipun pengacara dari pihak kepolisian ini cukup tangguh dan ahli dalam membela polisi, tapi Hotman mampu melawan ketiga pengacara ini, bahkan berhasil memenangkan persidangan. Sehingga hakim pun memutuskan untuk membebaskan 12 orang yang ditangkap tempo hari, serta akan memeriksa 7.000 napi yang ditangkap sejak hari pertama undang-undang jabatan disahkan oleh kepala kepolisian. 2 வாரத்துல 7,000 கேஸ்ல குற்றவாளிகள். My lord, ஜாமீன்ல ரிலீஸ் பண்ண ஆர்டர் பாஸ் பண்றேன். சார்ஜ் ஷீட் போடப்பட்ட அந்த 7,000 பேரும். Sejak kemenangannya pada pengadilan itulah, Hotman selalu melakukan gerakan yang menentang kebijakan aparat kepolisian. Dari semua sidang yang dilakukan, Hotman tak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bahkan Hotman berani dengan lantang mempermalukan perwira tinggi bintang 1 kepolisian tepat di depan wajahnya. சார் காவலுக்கு நிக்கிற போலீஸ்காரங்களை எவ்வளவு கேவலமா பேசுறான் பாருங்க. அடிதடி படையா. Law is a very powerful weapon. இதுல 800 குடும்பத்தோட எதிர்காலம் கேள்விக்குறியா இருக்கு. நல்லம் முடிந்திடவே கிடைக்கும்னா
Saat sedang mengetuai aksi unjuk rasa itulah, Hotman melihat dua orang wanita yang membawa seorang anak kecil. Dan dari tatapan kosong wanita ini, Hotman mengetahui bahwa ada hal yang ingin mereka sampaikan. Dan disinilah awal klimaks pada film kisah nyata ini dimulai. என்ன நடந்துச்சோ அதை அப்படியே சொல்லணும். Mundur ke 30 hari sebelumnya, di sini saya akan menceritakan sedetail mungkin dan saya harap saudara dapat mendengarkan dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Wanita ini bernama Rina. Ia memiliki suami bernama Ricky dan anaknya bernama Linda. Ricky mempunyai kakak bernama Raka dan mempunyai keponakan bernama Riko. Keluarga mereka hidup miskin dan tinggal di pinggiran desa karena mereka memiliki kasta yang rendah. Untuk bertahan hidup, mereka bekerja di sawah orang yang berkasta tinggi. Makanan sehari-hari mereka didapatkan dari hasil berburu seperti tikus, biawak, kelinci, serta kandiak gadang. Rumah mereka semua beratapkan dedaunan dan tanah sebagai alasnya. Meskipun demikian, rasa syukur mereka sangatlah tinggi sehingga dalam menjalani hidup yang serba kekurangan, mereka selalu menghadapinya dengan senyuman. Suatu hari ketika istri sang bupati bersolek menggunakan perhiasan, tiba-tiba muncul seekor ular kobra dari bawah lemari. Maka dipanggillah Ricky untuk menangkap ular kobra tersebut ke rumah sang bupati. Sampailah di rumah bupati dengan segenap keahliannya, Ricky mencari ular tersebut dan menemukan perhiasan yang terjatuh lalu mengembalikannya dengan jujur. Ricky pun beralih ke gudang dan di sana ia berhasil menemukan dan menangkap ular tersebut. Atas keberhasilannya, Ricky pun diberikan bingkisan oleh istri sang bupati dengan kain karena ia merasa tak mau bersentuhan langsung dengan kasta yang rendah. Dan ketika akan kembali pulang, Ricky pun diminta untuk mendorong mobil dan bupati memberikan beberapa lembar uang. Tapi Ricky menolak dan berkata, sudah kewajiban membantu sesama apalagi tinggal di desa yang sama. Mendengar ucapan Ricky ini pun istri sang bupati langsung menempik perkataan Ricky dan mengatakan ia tak sudi dianggap tinggal dengan kasta yang rendah. Beberapa hari kemudian diketahui Rina telah hamil anak kedua. Kabar ini merupakan kabar bahagia bagi Ricky sekaligus. Kabar ini membuat ia harus merantau karena Ricky membutuhkan uang untuk biaya persalinan. Serta Ricky berjanji akan membangun rumah dari dinding semen untuk keluarga kecil mereka. Dan dengan tangisan Rina mengizinkan sang suami tercinta untuk mencari nafkah di perantauan. Disinilah malapetaka itu muncul tatkala rumah sang bupati kemalingan dan Ricky lah dianggap sebagai pelaku pencurian perhiasan serta uang milik istri sang bupati. Kapolsek langsung turun tangan menangani karena bupati ini merupakan pemimpin dari partai yang berkuasa dengan karir yang akan jauh lebih mentereng ke depannya. Maka dari itu, ia akan mencari Ricky dan menangkapnya. Malam harinya Kapolsek beserta anak buahnya mendatangi tempat tinggal Ricky dan tanpa assalamualaikum langsung mendobrak pintu rumah Ricky lalu menumpahkan makanan keluarga miskin ini. Bahkan Kapolsek tetap menampar Rina dan memukul Rina meskipun Rina sedang dalam keadaan hamil. Dan lebih parahnya, salah satu anggota polisi mengambil uang tabungan milik keluarga Rina. Tidak menemukan Ricky karena ia sedang bekerja di perantauan, maka Kapolsek juga menyeret kakaknya Ricky yakni Raka beserta keluarganya untuk dimintai keterangan secara paksa. Bahkan keponakan Ricky yakni Riko juga tak luput dari kejaran pihak kepolisian.
Sang bupati dari partai yang berkuasa telah berada di kantor Kapolda untuk melaporkan perampokan yang terjadi di rumahnya. Kapolda pun langsung menghubungi Kapolsek dan menekan untuk menuntaskan masalah bupati secepatnya. Maka dari itu, akibat tekanan inilah membuat Kapolsek mengambil tindakan tegas yang tidak berperi kemanusiaan. Ada salah satu polisi yang masih memiliki hati nurani mengizinkan Rina untuk keluar dan memberikan makanan karena ia sedang hamil. Akan tetapi karena Rina mendengar rintihan kesakitan tangisan keluarganya di balik jeruji besi, takkan sanggup rasanya bagi Rina menyuap nasi yang ada di hadapannya. Sementara itu beralih kepada Ricky di perantauan yang meminta izin kepada majikannya untuk pulang karena rindu dengan anak dan istrinya. Ia pun terlebih dahulu berhenti di pasar membelikan mainan untuk Linda. Akan tetapi di sana terdapat beberapa cepu kepolisian yang telah melihat Ricky pun mengambil tindakan kasar yang nantinya Ricky akan diserahkan pada Kapolsek. Melihat suami tercintanya telah dihajar pun membuat Rina berteriak histeris dan oleh sebab itu sekali lagi Rina harus mendapatkan tendangan sepatu besi di tubuhnya. Tiwul sebagai anggota polisi yang masih memiliki hati nurani ini pun mengizinkan Rina untuk pulang dan menyuruh Rina kembali esok harinya mengantarkan makanan bagi Ricky dan saudara lainnya. Di dalam sel tentunya Ricky dan saudaranya tidak mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Maka Kliwon menggantung dua ibu jari Riko lalu memukulinya tiada henti. Bahkan dengan tega bolang menggiling cabai lalu meletakkan cabai tersebut di setiap luka pada tubuh Ricky agar Ricky mau mengakui pencurian yang mereka tuduhkan. நகையும் பணமும் எங்கடா வச்சிருக்க? Tidak cukup sampai di situ saja, Kliwon kembali masuk ke dalam sel lalu melakukan pelecehan dengan membuka celana adik perempuan Ricky lalu menyuruh si Riko untuk menyetubuhi bibinya sendiri. Keesokan harinya Rina kembali datang ke kantor polisi untuk mengantarkan makanan. Namun Rina menangis sejadi-jadinya tatkala melihat sang suami digantung layaknya hewan. Di saat Rina memberikan makanan pada keluarganya, Raka dan Riko meminta Ricky agar segera mengakui saja perbuatan yang tak mereka lakukan karena mereka sudah tak sanggup lagi menghadapi tekanan dari kepolisian. Namun Ricky tetap pada prinsipnya, yaitu berdiri pada jalan yang benar, meminta agar kedua saudaranya ini mampu bertahan sedikit lagi. Rina pun kembali menangis melihat sang suami yang tidak dapat lagi menelan nasi akibat kekerasan yang ia terima. Mendengar jeritan Rina membuat Kapolsek kembali menghajar Ricky dan kembali menyeretnya ke dalam sel. Sekali lagi Tiwul selaku polisi yang masih memiliki hati nurani menyuruh Rina untuk menemui orang yang berkuasa di desa agar bisa membebaskan keluarganya. Malam harinya pun Rina mendatangi kepala desa untuk meminta bantuan agar keluarganya dapat dibebaskan. Namun bukannya bantuan yang Rina dapatkan, melainkan yang ia dapatkan hanyalah hinaan, cacian, umpatan karena Rina berasal dari kasta yang rendah.
Masih di malam yang sama, dimulai dari sinilah kita akan memasuki teka-teki yang rumit. Tatkala Bolang mendatangi kediaman Rina dan memberitahukan bahwa suaminya Ricky telah melarikan diri dari penjara. Petugas kepolisian lain pun juga menemui keluarga Raka serta Riko untuk memberitahukan hal yang serupa. Saya meminta kepada kalian agar tetap mendengarkan alur cerita film ini sampai selesai, karena kita akan melihat betapa kerasnya perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu mencari suaminya yang hilang dengan sangat misterius di tangan pihak kepolisian. Di desa tempat mereka tinggal ada satu orang guru wanita yang tergerak hatinya melihat perjuangan yang dilakukan oleh Rina. Guru ini bernama Najwa. Ia selaku orang yang berilmu membantu Rina dengan menemui ketua partai bernama Otto. Otto berasal bukan dari partai unggulan, tapi Otto mau membantu Rina dengan menjumpai Kapolda dan meminta sang Kapolda untuk menyelidiki peristiwa hilangnya suami Rina di dalam penjara. Apakah itu murni melarikan diri atau sengaja dihilangkan oleh bawahan dari sang Kapolda? பசங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதா கட்சி நடத்துறீங்களா? பி ஹோம் செக்ரட்டரி SC/ST கமிஷன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வாங்கிக்கோங்க. Beberapa waktu kemudian Otto pun diberikan laporan hasil penyelidikan atas hilangnya suami Rina. Dan karena Otto berasal dari partai yang tak diunggulkan, tentunya ia memiliki keterbatasan dari segi ekonomi maupun segi relasi. Otto menyarankan Rina dan Najwa untuk segera mencari pengacara yang mau membawa kasus ini ke pengadilan. நகையை அடகு வச்சு பணம் வாங்கினதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. ரிப்போர்ட்டை படிச்சு பாருங்க. 3 பேரும் வெளியூர் தப்பிச்சு போனதுக்கு ஐ விட்னஸ் இருக்கு. Najwa pun mendatangi serta menjelaskan kasus ini kepada puluhan pengacara yang ia temui. Tapi semua pengacara tersebut menolak permintaan mereka karena selain mematok harga yang tinggi, puluhan pengacara ini takut mengurus kasus yang diceritakan oleh Najwa. Karena pengacara ini menyadari lawan mereka adalah penjabat pemerintahan dan aparat kepolisian. போலீஸ் தரப்புல ஸ்ட்ராங் ஐ விட்னஸ் இருக்கு. இதுக்கு ஜாமீன் கூட கிடைக்காது. இதுதான் சட்டம் இருக்கா? தப்பு பண்ணலன்னா ஏன் தப்பிச்சு ஓடுறாங்க? Tidak mendapati hasil, Najwa kembali menemui Otto dan salah satu relasi Otto bernama Yusril mengatakan bahwa ada seorang pengacara di ibu kota bernama Hotman. Ia tidak pernah meminta upah atas jasanya, terlebih lagi kasus yang berbau tentang hak asasi manusia. Maka Yusril menyuruh Najwa untuk menemuinya atas rekomendasi dari Yusril. Dan disinilah kita akan segera kembali ke masa sekarang, dan karena inilah Najwa dan Rina menjumpai pengacara Hotman. கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குது. காப்பாத்துங்க சார். Kembali ke masa sekarang setelah Hotman mendengarkan seluruh cerita dari Rina. Lalu Najwa pun memberikan hasil penyelidikan polisi atas hilangnya suami Rina kepada Hotman. Dari hasil laporan penyidikan polisi inilah Hotman menyadari bahwa kasus ini merupakan kasus tersulit yang ia hadapi. Karena ia akan menghadapi para penjabat, aparat tinggi kepolisian, dan lawan pengacara yang pastinya sudah berpengalaman. இது போலீஸோட என்கொயரி ரிப்போர்ட். Di sini saya akan berusaha menjelaskan semaksimal mungkin dan saya harap teman-teman dapat memahaminya. Dalam laporan penyidikan yang diserahkan oleh pihak kepolisian, mereka menjelaskan bermula pada tanggal 6 April pukul 21.55, Ricky, Raka, dan Riko melihat celah untuk melarikan diri dari penjara. Bolang yang selesai udut pun melakukan cek ke dalam sel. 3 bersaudara ini telah hilang dan Bolang memarahi petugas piket yang ketiduran. Lalu Bolang pun menghubungi Kapolsek pada pukul 22.10 dan polisi melakukan pencarian malam itu juga sampai keesokan harinya dengan anjing pelacak dan menemukan satu petunjuk, yaitu pakaian Ricky. Sehingga dari bau baju itulah polisi sampai ke seorang dokter yang mengobati mereka bertiga. Lalu dokter ini meresepkan obat untuk mereka sehingga mereka bertiga pergi ke apotek untuk mengambil resep dokter. Ditambah lagi penjual toko perhiasan turut menjadi saksi karena mereka bertiga menjual emas ke toko tersebut. Dan setelah dikonfirmasi oleh pemilik perhiasan yakni Bupati bahwa perhiasan yang mereka jual memang benar milik Bupati. Dan satu saksi penutup yaitu tukang nasi goreng karena ia mengatakan 3 bersaudara ini makan di tempatnya dan ia meyakini 100% bahwa mereka adalah tahanan yang dicari oleh polisi.
அதுக்கு மருந்து கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான். டாக்டர் எழுதி கொடுத்த மருந்தை வாங்கிட்டு போனாங்க. வந்தாங்க 3 பேர் வந்தாங்க சார். ஐயா. ஆமா சார். Setelah Hotman dan kita semua telaah secara bersama bahwa di dalam hasil laporan polisi ini kita tidak dapat menemukan satu kesalahan dalam penyidikan polisi karena memang benar Ricky ke rumah Bupati sebelum pencurian terjadi dan ditemukan sidik jari Ricky di rumah sang Bupati. Yang kedua, adanya temuan bukti kwitansi mereka bertiga menjual perhiasan di toko emas. Yang ketiga, polisi mempunyai saksi mata yang kuat dan melihat mereka bertiga melarikan diri, yaitu dokter, apoteker, dan tukang nasi goreng. Jelas hasil penyidikan ini membuktikan bahwa Ricky dan kedua saudaranya memang benar melakukan pencurian dan melarikan diri dari penjara. Tapi Hotman tetap berjuang mati-matian. Ia tidak tidur semalaman dan tetap mencari celah letak kesalahan penyidikan polisi, dan kita semua akan melihat bagaimana ganasnya seorang Hotman pada persidangan yang akan dilakukan esok hari. நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸ்ட்ராங் ஐ விட்னஸ் இருக்கு. நெகட்டிவ். Esok harinya sebelum persidangan dimulai, Hotman menjelaskan kepada Rina dan Najwa bahwa ia akan mengajukan petisi bernama habeas corpus, yaitu sebuah petisi yang menuntut seseorang hidup dengan bebas tanpa ditahan oleh orang lain secara tidak sah. Rina pun dimintai untuk menandatangani petisi dan menunjuk Hotman sebagai pengacaranya. Tapi di sini Hotman sedih melihat orang yang berkasta rendah tidak diajarkan ilmu sehingga tak mengerti cara membuat tanda tangan. நீங்க கோர்ட்ல போட போற மனு பேர் ஏபிஸ் கார்பஸ். எந்த ஆதாரமும் இல்லாம நம்ம கேஸ் போடுறது ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தை எதிர்த்து, இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து. தயாரா இருங்க. இந்த பக்கம். Sidang pertama pun dilakukan dan pihak kepolisian membawa pengacara bernama Panjul. Panjul terus mengintimidasi Hotman dan mengatakan bahwa laporan dari kasta rendah tidak akan disetujui di pengadilan. Akan tetapi dengan bakat kelincahan berbicara yang dimiliki Hotman, membuat hakim pengadilan menyetujui pengungkapan kasus ini sehingga membuat Kapolda merasa risih dan marah kepada Kapolsek. போலீஸ் கஸ்டடியில் இந்த 3 ட்ரைப்ஸை காணல. பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி கேட்டுக்கிறேன். அதனால இதை தள்ளுபடி செய்யணும்னு கேட்டுக்கிறேன். முன்னால என் வீட்டுக்கார அடிச்சு ஈத்துன்னு போனாங்க. கப்பாரை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார். தேங்க்யூ மை லார்ட்ஸ். அதிர்ஷ்டம் எல்லா நேரமும் கை கொடுக்காது. வரைக்கும் நான் பதில் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. Sidang kedua pun dilakukan. Panjul memberikan laporan penyidikan yang dilakukan polisi atas bersalahnya Ricky dan kedua saudaranya. Hotman mengakui bahwa ia tidak memiliki kekuatan atas penyidikan polisi, tapi Hotman menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi dan kasus itu mirip dengan kasus yang dialami oleh Rina saat ini, sehingga pada waktu itu banyak mengungkap fakta kebohongan. Atas dasar inilah Hotman meminta kepada sang hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada di dalam penyidikan polisi untuk dipastikan kebenarannya. Tanpa berpikir dan rundingan yang lama, hakim pun memutuskan untuk menyetujui permintaan Hotman. டைரக்ஷன்ல நடந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட் இது. இந்த ரிப்போர்ட்ல எங்களுக்கு நம்பிக்கை. Bring out the truth in front of this honorable court. ரிப்போர்ட்ல எங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு. எல்லா சாட்சிக்கும் சம்மன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணு. Thank you my lords. லார்ட்ஸ், ஐ அப்ஜெக்ட். Dalam waktu 3 hari sebelum sidang selanjutnya dilakukan, Hotman dan Najwa berangkat menuju desa Rina berasal dan Hotman mencari serta memastikan segala bukti penyidikan yang ditunjukkan Panjul dalam persidangan merupakan sebuah kebohongan. Tibalah hari yang dimana sidang ketiga pun dilakukan. Semua saksi yang tercatat dalam hasil penyidikan polisi pun telah dihadirkan. Dimulai dari saksi yang pertama yaitu Dr. Mahes. Hotman pun menanyakan apakah Dr. Mahes yang merawat Ricky dan kedua saudaranya. Dr. Mahes pun mengiyakan lalu dilanjutkan dengan pertanyaan kedua Hotman yakni berapa lama Dr. Mahes melakukan dan membuka praktek kedokterannya. Mahes menjawab bahwa ia menjadi dokter selama 8 tahun.
Hotman. Hotman pun melanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu kapan Dr. Mahes menyelesaikan gelarnya dan gelar apa yang dimiliki oleh Dr. Mahes. Sang dokter pun mulai keringat dingin dan menjawab bahwa ia merupakan dokter Ayurveda yang merupakan dokter dengan keahlian pengobatan herbal. Dan akhirnya Dr. Mahes masuk ke dalam jebakan Hotman karena di pelang nama tempat praktek Dr. Mahes bertuliskan ia bergelar dokter umum, sedangkan dokter dengan gelar Ayurveda tidak mempunyai legalitas memberikan resep obat kimia kepada apoteker. Dengan lantang Hotman menyampaikan kepada sang hakim bahwa bukan hanya sebagai saksi palsu, Dr. Mahes juga merupakan seorang dokter yang palsu. ஆயுர்வேதா டாக்டர் சாட்சி மட்டும் இல்ல, டாக்டரும் ஃபேக். I object to this type of cross-examination. Saksi kedua pun dihadirkan, yaitu sang apoteker yang memberikan obat serta tukang nasi goreng yang melihat dan melayani Ricky dan kedua saudaranya. Kedua saksi yang dihadirkan ini membuat Hotman tak bisa membantah, sehingga hal itu pun membuat Panjul dan Kapolsek tersenyum bahagia. Akan tetapi Hotman meminta anggota polisi yang membuat laporan penyidikan tersebut untuk diperiksa, dan anggota tersebut adalah Tiwul. Hakim pun menyetujui permintaan Hotman yang membuat Panjul dan Kapolsek kembali mendadak panas dingin. ராத்திரி கடை மூடும்போது 3 பேர் வந்தாங்க சார். பார்த்தா புஷ்வான மாதிரி புஷ்ஷு நொடுத்து. எதிர்த்தரப்பால சாட்சிகளை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். வி வில் கண்டினியூ ஆஃப்டர் லஞ்ச் பிரேக். Thank you, my lords. Di luar kantor pengadilan, Panjul menemui polisi Tiwul dan meminta kepada Tiwul agar tidak terjebak dengan pertanyaan Hotman, serta Panjul juga memberikan sedikit tutorial kepada Tiwul agar ia bisa bebas dari jebakan pertanyaan Hotman. சம்பவத்தில் இல்லை, ஸ்டாண்டர்டாக சொல்லணும். Sidang pun dilanjutkan kembali setelah makan siang. Tiwul telah berdiri di tempat saksi dan Hotman mencerca habis-habisan Tiwul dengan pertanyaan, apakah Tiwul yang melakukan penyidikan dan menulis langsung hasil laporan penyidikan yang melibatkan 4 saksi tersebut. Tiwul pun menjawab serta mengiyakan, dan Hotman langsung menyela dan berkata, jangan menyampaikan teks yang telah Anda hafal dari pengacara Anda, sehingga hal itu pun membuat hadirin sidang tertawa. Police station to medical shop. எவ்வளவு தூரம்? வக்கீல் சாட்சியை குழப்புற மாதிரியும். இல்லைங்க, இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க இந்த விசாரணையை நடத்தல. I strongly object. Dan disinilah Hotman menelanjangi pihak kepolisian karena Hotman mampu membuktikan kebohongan polisi dan laporan penyidikan mereka adalah palsu. Hotman memberikan bukti kepada sang hakim bahwa letak kantor polisi berada di tengah dan letak praktek Dr. Mahes berada di sebelah kiri kantor polisi. Sedangkan letak apotek berada di sebelah kanan kantor kepolisian dengan jarak masing-masing sejauh 2 km. Intinya sangat tidak mungkin tahanan kabur dari penjara lalu berlari ke tempat Dr. Mahes sejauh 2 km, lalu kembali berlari ke apotek mengambil obat-obatan sejauh 4 km sembari melewati kantor kepolisian yang letaknya berada di tengah. Hotman pun mengolok pihak kepolisian yang berarti membiarkan Ricky dan kedua saudaranya berlari mondar-mandir melakukan catwalk di depan kantor kepolisian, sehingga statement Hotman ini kembali mengundang gelak tawa para hadirin sidang yang berbahagia. ஸ்டேஷனோட கிழக்கு திசையில 2 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு. திசையில 3 கிலோமீட்டர் ஓடி போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடி ஃபேஷன் பரேட் பண்ணுவாங்க. Tak cukup sampai di situ saja, Hotman mengatakan kepada sang hakim bahwa tulisan laporan penyidik dengan kwitansi faktur penjualan perhiasan serta resep dokter dan obat-obatan dibuat oleh orang yang sama, yang artinya segala bentuk bukti itu dibuat di kantor polisi oleh Tiwul, dan dipastikan semua bukti memang sengaja dipalsukan. Tiwul yang tak mempunyai alibi, terlebih lagi di dalam dirinya masih ada rasa kemanusiaan, maka Tiwul mengakui ialah yang melakukan hal tersebut dikarenakan perintah dari atasan. Dan oleh karena kesaksian palsu ini, Pak Dr. Mahes, tukang nasi goreng dan apoteker dipenjara 6 bulan, serta sang hakim kembali memberikan waktu 7 hari ke depan untuk kedua belah pihak agar menyerahkan kelengkapan bukti yang hakim minta. ஏன் இவரோட ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற கையெழுத்தோ? போலீஸ் கேட்டா தட்ட முடியாதுங்கய்யா. தி எவிடன்ஸ் சப்மிட்டட் பை தி போலீஸ். போய் சாட்சி சொன்ன Media pun telah meliput kebobrokan pihak kepolisian yang membuat mereka mengeluarkan seorang pengacara senior yang bernama Kanciang. Maka sejak saat ini pengacara Kanciang inilah yang akan melawan Hotman di pengadilan. இனிமே இந்த கேஸ்ல நானே ஆஜராகிறேன்.
Polisi Bolang pun menemui kepala desa untuk mewakili pihak kepolisian menyampaikan permintaan kepada Rina agar segera mencabut tuntutannya pada pengadilan. Dan jika Rina tidak melakukan hal tersebut, mereka akan membakar gubuk tempat Rina tinggal. மரியாதையா கேஸ வாபஸ் வாங்குற வழியை பாருங்க. அந்த 4 குடிசையும் கொளுத்தி விடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும்? பத்திரிக்கைன்னு உன்னால நம்மளோட மானமே போகுது. Esok harinya polisi Kliwon pun datang dan meminta kepada Rina untuk ikut dengannya ke kantor Kapolsek. Namun Rina yang mempunyai sedikit bekal ilmu dari Hotman pun berkata bahwa ia tak akan pergi kemanapun tanpa izin dari pengacaranya. Atas penolakan Rina inilah membuat Kliwon kesal sehingga Kliwon membawa paksa anak Rina agar Rina mau tidak mau harus menjemput anaknya di kantor Kapolsek. Sesampainya di kantor Kapolsek, Bolang, Kliwon, serta Kapolsek sendiri memohon agar Rina mencabut tuntutannya karena mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka pun menawari Rina uang ganti rugi, namun Rina kembali mengatakan, apapun yang kalian inginkan bicaralah dengan pengacaraku. Mendengar hal tersebut membuat Kapolsek dengan penuh emosi menampar Rina, dan sesaat kemudian telepon kantor Kapolsek berdering yang ternyata panggilan itu berasal langsung dari orang nomor 1 di kepolisian India yang meminta agar Rina dan Linda diantarkan pulang saat ini juga dengan mobil kepolisian. Ternyata sebelum menjemput anaknya ke kantor Kapolsek, Rina menghubungi Hotman dan melaporkan bahwa polisi telah melakukan penculikan terhadap anaknya. Dengan bergegas, Hotman melaporkan pada pengadilan tinggi yang berujung membuat Kapolsek mengeluarkan keringat sebesar jagung karena ditelepon dimaki oleh kepala kepolisian. Di sini saya sangat senang sekali melihat polisi mengemis ingin mengantar Rina dan anaknya pulang ke rumah. வீட்டுல கொண்டு போய் விட சொல்லி டிஜிபி ஆர்டர் சார். Tibalah hari persidangan keempat dibuka dengan percaya diri dan tampang bengis. Pengacara Kanciang yang diutus oleh kepala polisi India ini langsung menghadirkan saksi kuat atas kaburnya Ricky, Raka, dan Riko dari penjara. Saksi ini merupakan majikan dari Raka yang menerima telepon langsung dari Raka. Ia pun menjelaskan bahwa Raka dan kedua saudaranya saat ini melarikan diri dari penjara dan takkan pulang ke desa. Hotman pun memastikan apakah majikan ini yakin bahwa penelpon tersebut adalah Raka yang asli. Sang majikan ini pun menjawab bahwa ia sudah menjadi majikan Raka selama 10 tahun dan tak mungkin tak mengenali suara Raka. Ditambah lagi, majikan ini telah memberitahukan kepada Najwa dan Rina bahwa Raka mewakili kedua saudaranya untuk mengabarkan keluarga mereka masing-masing. Dan atas pernyataan saksi majikan dari Raka ini membuat Hotman tak bisa berbuat apa-apa, dan Hotman hanya bisa meminta dengan tulus kepada sang hakim untuk menunda pengadilan agar ia bisa memeriksa saksi majikan ini, dan beruntung hakim pun memberikan kesempatan kepada Hotman. You may proceed. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த கோர்ட்டுக்கு அப்படியே சொல்லுங்க. நான் 3 பேரும் போலீஸ் கிட்ட தப்பிச்சு வெளியூர் வந்துட்டு குழுந்துகிட்டு சொல்றீங்கயா. ஹலோ விட்னஸ் வச்சுட்டு இப்படி கேஸ் முடிச்சார் பார்த்தீங்களா? கிராஸ் செய்ய சொன்னா எப்படி? இது Time granted. Thank you, my lords. Sesampainya di rumah, Hotman mengamuk karena Najwa dan Rina tidak jujur menceritakan bahwa majikan Raka telah memberitahukan kepada mereka berdua akan kabar Raka dan kedua saudaranya benar-benar kabur dari penjara. Hotman tidak ingin lagi membantu mereka berdua yang tak jujur dan terbuka kepada dirinya. Namun, Najwa meminta kepada Hotman untuk mendengarkan penjelasan darinya yang menyampaikan bahwa Najwa merupakan seorang guru sukarelawan yang mengajar orang-orang kasta rendah, dan di desa Rina tidak ada satupun masyarakat di sana yang mengerti baca tulis, dan sangat mustahil bagi Raka bisa menekan angka untuk menelpon majikannya. Dan atas penjelasan Najwa yang masuk akal inilah Hotman kembali bersemangat dan meminta kepada ajudannya untuk mencari dan memberikan catatan panggilan masuk ke handphone majikan Raka. முன்னாடி முட்டாள் மாதிரி நின்ன என் தப்பு தான். நான் இனிமே இந்த கேஸை வாதாடல. நான் ரைஸ் மில் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அறிவொளி கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். சொல்லுங்க. தெரியல டீச்சர். கால் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல.
Setelah melakukan pengecekan dari ratusan panggilan yang masuk, Hotman pun mencurigai salah satu panggilan yang berasal dari telepon umum yang letaknya berada di kota yang berbeda. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi hal tersebut tak memudarkan api semangat mereka dalam mengungkap kebenaran. Sesampainya mereka semua di telepon umum yang dimaksud, penjaga telepon yang bernama Rajesh ini sedikit acuh tak acuh dan tak mengingat siapa saja yang melakukan panggilan telepon sebulan yang lalu. Singkat cerita, Hotman berhari-hari melakukan pencarian dan menelusuri semua tempat di desa ini, namun tak berhasil menemukan suami Rina dan kedua saudaranya. Sehari sebelum mereka berangkat kembali menuju pengadilan, karena melihat ketulusan dan tangisan air mata dari Rina, membuat Rajesh membantu dan bersedia menjadi saksi di pengadilan. அவங்க இந்த எஸ்டிடி பூத்ல தான் பேசியிருக்காங்க. வேற காணோம், தேடிட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் Tibalah hari esok di pengadilan yang merupakan hari terakhir bagi Hotman. Rajesh sebagai saksi Hotman mulai mengutarakan kesaksiannya bahwa sebulan yang lalu ia kesal dan marah kepada 3 orang yang memasuki ruang telepon secara serentak. Pada saat yang bersamaan, polisi Bolang datang dan mengatakan kepada Rajesh bahwa yang sedang menelpon tersebut merupakan rekan-rekan polisinya. Hotman pun meminta Rajesh untuk menunjukkan ketiga polisi tersebut yang seperti kita tahu bahwa mereka adalah Kapolsek Bolang dan Kliwon. ഒരാള് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് 3 പേര് നിന്നു. എന്താ அவங்கள அடையாளம் காட்ட முடியுமா? Kapolsek pun ditarik ke tempat saksi untuk menjelaskan, namun ia hanya terdiam yang berujung dibentak keras oleh sang hakim. Kapolsek ini pun mengakui bahwa ialah yang berpura-pura menjadi Raka dan menelpon majikan Raka. Hal itu ia lakukan dan beralasan karena ia tak tahan ditekan oleh para petinggi kepolisian agar membereskan masalah ini. Pengakuan Kapolsek ini pun membuat pengacara Kanciang dan kedua rekannya tak bisa berbuat apa-apa. மேலதிகாரிங்க ப்ரெஷர் தாங்க முடியல, ஃபோன் பண்ணாங்கய்யா. கட்சிக்காரங்க வேற எஸ்பி ஆபீஸ் என்கொயரின்னு யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ. Mendengar pengakuan dari Kapolsek membuat Hotman berbicara kepada sang hakim dengan tegas bahwa polisi telah berulang-ulang kali melakukan pelanggaran dan penyelewengan di dalam kasus ini. Maka Hotman meminta kepada sang hakim untuk menunjuk perwira tinggi kepolisian pusat menyelidiki hilangnya Ricky dan kedua saudaranya. Hal itu perlu ia lakukan karena Hotman tidak percaya lagi dengan polisi setempat yang melakukan penyidikan. Dan karena berkas bukti pasti banyak terdapat di dalam kantor polisi yang tak bisa Hotman masuki, maka itulah alasan Hotman meminta seorang jenderal yang bernama Hugeng untuk menyidak, menginterogasi, mengungkap kebobrokan di dalam institusinya sendiri. Police has been continuously foul playing this case. இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்றோம். He's mentioned an IG rank officer. Thank you, my lords. Hotman pun telah sampai di kantor Jenderal Hugeng, tapi sebelum Hotman masuk, Hugeng mendapat telepon dari kepala polisi untuk menangani Hotman dengan hati-hati dan lindungi nama baik kepolisian dengan cara apapun. Di sini dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata mau dimanapun, pangkat apapun ternyata sama saja. Dan setelah Hotman masuk ke dalam kantor Jenderal, tanpa basa-basi Hotman memberikan laporan hasil sidang tentang kejahatan anak buahnya kepada Hugeng. Dan Hotman meminta agar Hugeng ikut dengannya untuk mendengar tangisan para korban penangkapan palsu secara langsung. கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது. இந்த கேஸ் ஃபைல் நல்லா படிங்க. அதுக்கு முன்னாடி சில பேரை நீங்க மீட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே. Dibawalah Hugeng ke tempat kasta rendah yang selalu ditindas dengan hukum. Ibu yang berbaju merah ini menangis menceritakan bahwa ayah dan suaminya dijerat dengan tuduhan palsu. Dan pria ini ketika ia pulang berburu, ia menangkupkan tangan memberikan hormat pada polisi, namun polisi malah menjeratnya dengan kasus pencurian dan dipenjara 3 tahun. Sedangkan pria ini melihat polisi dan memilih untuk tidak berjalan di depan polisi karena menghargai
dirinya, tapi pria ini malah dituduh maling motor padahal menaiki sepeda saja ia tidak bisa. Dan untuk adik ini, ketika polisi tidak menemukan pelaku pencurian, adik ini malah dikambing hitamkan yang melakukan pencurian. Dan akibatnya sejak polisi menghancurkan harga dirinya, pensil atau penghapus saja yang hilang di sekolah, hal pertama yang dilakukan oleh semua orang adalah memeriksa tas adik ini, dan akibatnya ia malu hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Jenderal Hugeng pun berdiri dan pergi karena telinganya panas, tak sanggup lagi mendengar jeritan dari mereka. போலீஸ் பொய் கேஸ் போடுறாங்கங்கறத தெரிஞ்சுக்க அவங்கள கும்பிட்டேன் ஐயா 3 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்தாங்க ஐயா. Penyidikan pertama Hugeng pun dilakukan, yakni menuju kantor Kapolsek untuk melihat ruangan sel penjara tempat Ricky dan kedua saudaranya ditahan tempo hari. Selanjutnya Hugeng pun menuju rumah bupati untuk mencari bukti awal, dan ketika Hugeng serta ajudannya akan meminum minuman yang disuguhkan, istri bupati mengeluhkan sudah habis teh gula kopinya untuk menjamu polisi dari sebulan yang lalu, namun perhiasannya yang hilang tak kunjung juga ditemukan. விசாரிக்க வந்த போலீஸ்காரங்களுக்கு தான் மிச்சம். தைரியமா அழாம சொல்லுமா. Esok harinya Jenderal Hugeng memanggil seluruh anggota kepolisian sektor dan menginterogasi mereka satu persatu, sembari merekam semua penjelasan anak buahnya tentang hilangnya Ricky bersaudara. Dan hasil rekaman itu ia berikan kepada Hotman melalui ajudannya agar Hotman bisa mempelajari di mana letak kebohongan kepolisian. பச்சை அம்மாவை ஹாரஸ் பண்ணது உண்மைதானா? ஐயா உனக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா? இந்தம்மா போங்க. நன்றிங்க ஐயா. அவுத்து பார்த்து தான் எல்லா உண்மையை கண்டுபிடிப்பீங்களா? அவுட். Selanjutnya Hugeng dan Hotman bertemu untuk menyampaikan pendapat dan hasil penyidikan masing-masing. Hotman pun mencurigai tidak mungkin rasanya seorang Ricky dan saudaranya yang tak berilmu, buta huruf mampu melarikan diri. Dan jika mereka benar melarikan diri, pastinya sangat mudah ditangkap oleh polisi sektor dari daerah lain. Hotman pun mencurigai bahwa Ricky bersaudara ditangkap dan tidak dilaporkan karena mereka dijerat kasus yang lain oleh polisi sektor yang berbeda. Atas pemikiran Hotman yang masuk akal ini pun, Hugeng pun menerima usulan Hotman lalu menyuruh ajudannya untuk membawa Rina dan Najwa memeriksa seluruh penjara mencari Ricky dan saudaranya. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஜெயில், சப் ஜெயில், ஸ்பெஷல் Sementara itu Hugeng dan Hotman terus berpindah dari kantor polisi satu ke kantor polisi lainnya. Mereka pun mencari berkas tentang apakah ada penangkapan Ricky bersaudara di sektor yang mereka singgahi. Meskipun telah berhari-hari lamanya mereka tetap tidak menemukan hasil. Tapi Hotman melirik suatu berkas korban tabrak lari tanpa identitas yang ciri-cirinya mirip dengan Ricky, suaminya Rina. Maka dengan wewenangnya Hugeng meminta data lengkap serta foto mayat korban tabrak lari tanpa identitas selama 30 hari terakhir. ஸ்பாட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக போனோம் சார். ஆமாம் சார். கடைசி வரைக்கும் செத்தது யாருன்னு ஆசை நடந்த இட்டண்டன்ட் கேஸ்க்கான எல்லா ஃபோட்டோஸ் இருக்கு. Betapa terkejutnya Najwa mendapati foto Ricky berada dalam daftar temuan mayat korban tabrak lari tanpa identitas. Dan atas telah meninggalnya suami tercinta yang saking sedihnya membuat Rina histeris sejadi-jadinya, dan hal itu pun juga berlaku kepada Hotman. Dan hasil dari mengobrak-abrik seluruh berkas pada kantor kepolisian, Hotman akan menunjukkan bagaimana kerasnya dan beringasnya ia dalam sidang selanjutnya. Beralih kepada pengacara Kanciang dan Kapolsek beserta anggotanya yang berada di sana, saat ini mereka benar-benar ketakutan atas penyidikan Hugeng dan Hotman yang dilakukan secara bersama. Pengacara Kanciang ini pun meminta Kapolsek dan anggota yang terlibat untuk benar-benar jujur menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan disinilah fakta itu terungkap, tapi belum 100%. Ingat, belum 100% lengkap. Kapolsek ini pun mengaku bahwa ia telah
membuat Ricky tewas dalam interogasi kejam yang dilakukannya. Pada malam itu Kapolsek terus menyiksa di luar batas kesanggupan manusia menahan rasa sakit. Namun Ricky tetap tidak mengakui pencurian. Petugas piket Bolang dan Kliwon panik mendapati Ricky yang telah meninggal. Lalu mereka bertiga pun bersekongkol tanpa memberitahukan anggota polisi yang lain dan membawa mayat Ricky menggunakan mobil polisi untuk dibuang. Mereka pun juga membawa Raka serta Riko dengan mata yang ditutupi menggunakan mobil yang sama. Sementara Bolang bertugas menyabotase segala bentuk bukti yang menunjukkan Ricky bersaudara telah melarikan diri dari penjara. இல்ல குத்தி இருக்கிற பூ பச்சை தான் அடையாளம்னு சொல்லணும். சொல்ல எப்போ கூப்பிட்டாலும் வரணும். புரியுதா? அவங்க 2 பேரும் என்ன சார் பண்ண போறோம்? Meskipun pengacara Kanciang ini telah mengetahui fakta yang sebenarnya, akan tetapi karena ia telah dijanjikan kursi DPR jikalau berhasil membersihkan nama kepolisian, maka pengacara Kanciang ini akan tetap melawan Hotman di pengadilan esok hari. ஐவிட்னஸும் இல்லை, இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கணும். சரிங்க. எஸ்பி பிரஷர்ல நீங்க அடிச்சீங்க. Sidang ke-6 pun dilakukan. Pengacara Kanciang memberikan bukti laporan penyidikan polisi yang menerangkan bahwa Ricky meninggal di saat ia melarikan diri dari penjara dan sebagai saksinya adalah polisi dari daerah yang berbeda. Pengacara Kanciang pun memohon kepada sang hakim untuk segera menutup kasus ini. Namun tak semudah itu Ferguson. Hotman berbekal selama beberapa hari mengacak-ngacak berkas di kantor kepolisian. Ia pun memanggil polisi Bolang selaku petugas yang membuat laporan penyidikan. Bolang pun menjelaskan bahwa Ricky bersaudara melarikan diri pada pukul 21.50 lalu melaporkan melalui telepon kepada Kapolsek atas hilangnya Ricky pada pukul 22.10. Hotman pun memberikan catatan panggilan masuk dan keluar di kantor Kapolsek sangat berbeda dengan yang Bolang jelaskan. Sebenarnya Bolang mengetahui hilangnya Ricky bersaudara pada pukul 21.10 dan ia langsung menelpon Kapolsek. Intinya laporan palsu yang dibuat oleh Bolang dan laporan asli yang dipegang oleh Hotman memiliki perbedaan jarak waktu selama 1 jam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa waktu 1 jam inilah yang Kapolsek gunakan dengan Bolang serta Kliwon untuk membuang mayat Ricky dan memalsukan kwitansi perhiasan dokter dan apoteker. Namun hal ini belum diketahui pada pengadilan. Untuk itulah Hotman meminta waktu tambahan kepada sang hakim untuk mencari Raka dan Riko karena mereka berdualah saksi kunci yang sebenarnya. உண்மை தெரியணும்னா இவங்க 2 பேரும் தான் eyewitness. We need more time to investigate, my lords. Steering in 10 days. Thank you, man. Setelah persidangan, Hotman pun mencetak brosur yang menuntut keadilan dan menugaskan Rina serta Najwa menyebarluaskannya, yang mana hal ini bertujuan untuk memancing amarah netizen dan media. Dengan begitu maka pihak kepolisian akan terus terdesak atas tuntutan masyarakat. ஜாதி பணம் லோக்கல் சப்போர்ட்னு அந்த சைடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. தப்பு பண்றவங்களுக்கு பதவி பணம் ஜாதின்னு நிறைய இருக்கு சார். அவங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போவாங்க. Dan terbukti hal itu pun berhasil membuat kepala polisi memanggil Jenderal Hugeng dan meminta kepada Hugeng agar merundingkan kasus ini secara kekeluargaan dan sogokan. Namun Hugeng membantah dan bersedia dipecat karena ia melakukan penyelesaian kasus ini menggunakan hati nuraninya. இந்த கேஸ்னால நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப என்னால் காம்ப்ரமைஸ் பேச முடியும், ஆனால் இதுக்காகவும் என் மனசாட்சி விட்டு கொடுக்க முடியாது. Lalu Rina pun juga dipanggil menghadap kepala polisi dan Rina diminta untuk mencabut tuntutannya. Kepala polisi ini pun akan memberikan uang yang banyak sebagai ganti rugi yang Rina alami. Namun atas jawaban Rina membuat saya takjub tatkala Rina mengatakan, bayangkanlah anak saya tidak mempunyai seorang ayah tapi hidup dengan banyak uang. Haruskah saya memberitahukan kepada anak saya bahwa kita makan dan hidup saat ini atas pemberian orang yang memukuli ayah kalian sampai mati? Rina pun melanjutkan, lebih baik ia kalah di dalam kasus ini, tapi Rina dengan bangga mengatakan kepada anaknya bahwa mereka pernah berjuang bersama melawan sang penguasa hukum yang zolim. இந்த கேஸ் ஜெயிக்காது, பசங்களோட எதிர்காலத்துக்கு தேவைப்படும். சொல்லட்டுமா சார்? அடிச்சே கொண்டு அங்க கொடுத்த காசு கொலகாரங்க காசுல சோறு தின்ன முடியும்.
Dalam upaya mencari saksi kunci yakni Raka dan Riko, Hotman pun memutar ulang rekaman video interogasi internal yang dilakukan Jenderal Hugeng kepada Kapolsek. Dari sinilah ia menyadari bahwa majikan Raka sangat mengenal suara Raka karena memang benar Raka lah yang menelpon majikan atas dasar paksaan dari Kapolsek. Hotman pun juga telah mengetahui bahwa Kapolsek pernah bertugas di Desa Kotobaru dan masih berhubungan baik dengan petugas polisi yang ada di Desa Kotobaru. Dengan cepat, Hotman pun memastikan bahwa Raka dan Riko pasti dijebloskan ke dalam penjara di Desa Kotobaru secara tertutup dan tanpa identitas. டாக்டர் ப்ளீஸ். உதச்சதுல மிதிச்சதுல கூட நடந்திருக்கலாம் இல்லையா? Keberuntungan pun kembali berpihak kepada orang yang bekerja keras. Hotman mendapati hasil laporan forensik yang memberitahukan bahwa Ricky meninggal bukan karena tabrak lari, melainkan karena dibunuh dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Maka dengan ditemukannya Raka dan Riko sebagai saksi kunci, ditambah hasil autopsi telah menjelaskan Ricky dibunuh, sekarang Hotman hanya tinggal mencari bukti atas siapa yang membunuh Ricky dan siapa yang membuang mayatnya. Maka permainan ini pun akan segera berakhir. Do not question my experience. Conclude that Rajakana death is a murder. Di sisi lain, tampak pengacara Kanciang dan Kapolsek telah sadar kasus ini sudah memberatkan mereka bersama. Maka mereka pun akan menempuh jalur Saiton, yakni akan melenyapkan saksi kunci. Namun Hotman telah menitipkan saksi kunci di kediaman Jenderal Hugeng yang dijaga dengan ketat. Maka jelas-jelas oknum Dajjal ini pun takkan bisa berbuat apa-apa. அவனை யாரும் இல்லை சார். எல்லாரும் ஃபுல் செக்யூரிட்டியோட கேம்ப் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க சார். Tibalah di persidangan terakhir yang akan membuat masyarakat mengetahui fakta yang sesungguhnya. Riko menceritakan dengan menangis kepada sang hakim bahwa mereka dipaksa mengakui perbuatan yang tak mereka lakukan. Tak peduli sebanyak apa mereka menjelaskan kepada Kapolsek, tetap saja Kapolsek menyiksa mereka sampai melebihi batas ketahanan tubuh mereka. பயப்படாம சொல்லுங்க. Istri mana yang tak menangis mendengar bejatnya perlakuan polisi pada suami yang ia cintai. Hingga akhirnya tendangan keras Kapolsek yang mengenai dada Ricky mematahkan tulang diafragma yang membuat nyawa Ricky melayang dengan tragis saat itu juga. Riko pun berusaha membangunkan kedua pamannya yang telah tak sadar dalam waktu yang cukup lama. Hal itu pun membuat Riko mengadukan kepada Bolang dan Bolang langsung memeriksa keadaan Ricky serta Raka. Meskipun telah mencoba menyadarkan mereka berdua berulang-ulang kali, namun mereka tak kunjung juga sadar. Sehingga hal itu pun membuat Bolang dan Kliwon menaburkan bubuk cabai ke dalam bola mata Raka dan beruntung Raka merespon rasa perih bercampur panas tersebut yang menandakan ia masih hidup. Sementara Ricky yang telah ditaburkan bubuk cabai hingga berulang-ulang kali ini pun tak juga merespon yang menandakan ia telah meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Anak main kencing ya. Pengacara Kanciang terus berusaha membela kepolisian namun tak diberikan kesempatan oleh Hotman yang membawa saksi dokter forensik yang mengatopsi mayat Ricky. Dokter ini pun memastikan bahwa Ricky benar-benar tewas di dalam penjara dan bukan karena tabrak lari. Hal ini ia buktikan ketika memeriksa mayat Ricky, ia menemukan bubuk cabai di dalam kedua bola matanya tapi tidak menyebar, yang menandakan Ricky telah meninggal. Makanya ketika diberi bubuk cabai matanya tidak merespon sehingga tidak menyebar ke seluruh jaringan mata. எப்படி ஒருத்தரால இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க முடியும்? கண்டிப்பா சிவியர் ரியாக்ஷன் இருந்திருக்கும். பாய்சன் இல்ல. பழகாப்படி. குற்றவாளிங்கிற முத்திர குற்றம். This is not fair. டெட் பாடி கன்ல
எந்த ரியாக்ஷன் Pengacara Kancing yang masih berharap kursi DPR ini masih terus saja banyak omon-omon sehingga Jenderal Hugeng maju ke depan untuk memberitahukan hasil penyidikannya. Jenderal Hugeng mendapati 2 sidik jari di rumah bupati, 1 milik Ricky yang tertinggal karena menangkap ular dan satunya lagi milik Hari Muiz sebagai pelaku pencuri perhiasan yang sebenarnya. Dan di sana ia juga menemukan air liur dari Hari Muiz pada puntung rokok yang ia tinggalkan. Jenderal Hugeng juga menemukan pemilik toko perhiasan tempat Hari Muiz menjual hasil curiannya. Dan fakta yang akan membuat kita bersama tercengang adalah dari awal Kapolsek ini telah menemukan Hari Muiz, tapi Hari Muiz menyogok Kapolsek sehingga Kapolsek yang berwajah hitam lebam ini melimpahkan kesalahan kepada Ricky yang tak berilmu dan berkasta rendah. 2 fingerprints கிடைச்சது. 30, 40, 13 சொன்னாங்க சார். குற்றவாளி கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு ஆளுங்கட்சிக்காரன் எப்படியா? Penyidikan Jenderal Hugeng diperkuat dengan temuan jejak sepatu dan jejak ban mobil di tempat TKP Kapolsek membuang mayat Ricky. Dan kedua temuan bukti ini cocok dengan sepatu milik Kapolsek serta jejak ban mobil juga cocok dengan mobil yang ada di kantor Kapolsek. Jenderal Hugeng memastikan bahwa pelaku di balik ini semua adalah Kapolsek Bolang dan Kliwon. Jenderal Hugeng pun merasa malu untuk mengakui dan mengatakan bahwa Ricky benar-benar telah dibunuh oleh anggota kepolisian di dalam penjara. I am ashamed to say, polisi எடுத்துட்டு போய் பாண்டிச்சேரி border. Atas kebenaran ini telah terungkap dengan jelas. Hotman menceritakan kepada sang hakim tentang masalah pandangan orang-orang yang membedakan manusia berdasarkan kasta. Jika sejarah ini tidak dirubah, sampai kapanpun keadilan di negeri perindapan tidak akan pernah mencapai puncaknya. Sampai kapanpun rakyat miskin akan selalu ditumbalkan untuk penangkapan palsu. Sampai kapanpun pekerja rendahan akan dipalak dengan undang-undang yang merampok penghasilan mereka yang tak seberapa dibandingkan dengan wakil rakyat. Hotman meminta kepada sang hakim untuk menjerat hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Dan Hotman juga meminta kompensasi materi serta hibah tanah untuk para korban. Dan alhamdulillahnya hakim yang adil ini pun mengabulkan tuntutan Hotman. Tak lupa hakim ini pun berterima kasih kepada Hotman yang berjuang mati-matian membela kaum miskin. Serta Jenderal Hugeng mendapati pujian karena melakukan penyidikan dengan transparan meskipun mendapatkan tekanan dari atasan. வரலாறு தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன். அட்ரஸ் இல்லாத அனாதைகளா நடத்தப்படுறாங்க. வரலாறு தெரியாம போனதுனால தான் சார் போடப்பட்ட ஒரு சாதாரண வழக்கு கிடையாது. இந்த வழக்குல குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும். உரிய நஷ்டஈடு வழங்கப்படணும். நஷ்ட ஈடாக செங்கேனிக்கு முகேனி பெயர்ல ஊரோட மைய பகிர்ந்த நீதிமன்றம் ஆணையிடுது. பொய் வழக்குகளில் அப்பாவி Film kisah nyata ini berakhir dengan Rina bersama putrinya menelungkupkan tangan pertanda meminta terima kasih yang tulus yang mendalam atas jasa dan tindakan Hotman dalam menegakkan keadilan bagi keluarga kecilnya yang dianggap kaum rendahan.